Assalamualaikum dan apa khabar? Jadi untuk pagi ni kami terpaksa bersiaran dari tempat parking sebab kat luar sana memang cuaca tak mengizinkan untuk kita shoot dekat luar. Untuk hari ini kita ada satu kereta elektrik daripada sebuah jenama Jepun iaitu Mazda MX-30. Mazda MX-30 ini merupakan kereta elektrik yang pertama datangnya daripada Mazda dan ia juga muncul buat kali pertama pada acara Tokyo Motor Show 2019. Walaupun secara keseluruhan dia nampak macam sebuah crossover, tapi ia merupakan crossover yang agak unik kerana menampilkan bukaan pintu suicide. Bermakna tiang B tak ada, dia buka macam Mazda RX-8. Mazda RX-8 dah lama dah tak ada kat pasaran sejak 2012 lagi, dan Mazda mengembalikan semula semangat RX-8 itu di dalam sebuah MX-30. Apa benda-benda yang penting, apa benda yang menarik yang ada pada sebuah crossover berharga RM199,000 untuk pasaran Malaysia ini? Masa Mazda mula melancarkan MX-30 di peringkat global, ramai juga pihak yang mempertikaikan kenapa kereta elektrik tapi jarak dekat ataupun jarak pemanduan yang cukup dekat, cukup pendek, 199km sahaja. Tapi menurut kata Mazda, MX-30 ini sebenarnya lebih disasarkan kepada golongan kumpulan pengguna yang mementingkan pemanduan urban tapi masih lagi mahukan sebuah kereta yang seronok dipandu. Tipikal untuk sebuah kereta Mazda. Dan 199km itu sebenarnya lebih daripada mencukupi. Ini memang sesuai untuk mereka yang mahukan sebuah kereta elektrik yang digunakan ulang-alik pergi kerja, balik rumah, malam cas kat rumah, esok ulang balik jadual tersebut macam biasa. Dan kalau nak pergi outstation ataupun jalan yang lebih jauh, mereka ada sebuah lagi kereta petrol yang lebih sesuai digunakan untuk tujuan itu. Jadi untuk pengetahuan, sebenarnya kereta elektrik memang sangat sesuai ataupun sangat mesra digunakan di jalan-jalan yang sesak, jalan traffic jam, macam kita masuk dekat KL ataupun dekat Kelang ni pun memang kadar penggunaan tenaga dia cukup rendah, dan anda tak akan sangka jarak 199km itu sebenarnya sudah lebih daripada mencukupi. Itu pun kalaupun dekat rumah anda ada kemudahan pengecasan ataupun memang ada fasiliti pengecasan yang berdekatan. Yang kedua, kuasa dan spesifikasi yang sangat memadai. Okey, mengikut spesifikasi kilang, Mazda MX-30 datang dengan motor elektrik tunggal yang mampu menjana 243 HP dan 271 Nm, sistem transmisi kelajuan tunggal yang memacu dua roda hadapan sahaja. Sistem gantungan pula terdiri daripada MagSafe di bahagian depan dan juga torsion beam di bahagian belakang. Tetapan ini mungkin sama saja macam apa yang ditawarkan pada kereta-kereta Mazda yang lain. Akan tetapi jika anda sendiri dah pernah try pandu sebuah Mazda, anda akan merasakan penawaran MX-30 ini sangat bertepatan dengan apa yang pernah ditawarkan oleh Mazda sebelum ini. Ini merupakan apa yang anda jangkakan daripada sebuah kereta Mazda, dan anda tak akan kecewalah dengan apa yang ada pada MX-30 ini. Memang bagi saya merupakan seorang peminat kereta Mazda dan saya tidak merasa kecewa dengan apa yang ada pada kereta MX-30 ini. Okey, selain daripada itu, sebuah kereta elektrik untuk pemanduan urban tidak memerlukan dimensi yang cukup besar. Jadi untuk Mazda MX-30 ini, dimensi dia sudah lebih daripada mencukupi, tidaklah terlalu besar dan tidaklah terlalu kecil. Kalau ikut dia punya spesifikasi, dia datang dengan ukuran panjang 4,395mm, lebar 1,795mm, tinggi 1,555mm dengan jarak antara roda sepanjang 2,655mm. Sementara jarak lega bumi ataupun jarak kelegaan tanah ada setinggi 180mm. Dan yang paling penting untuk sebuah
kereta elektrik ataupun kereta urban, dia harus memiliki radius putaran yang kecil. Untuk Mazda MX-30, dia mempunyai radius putaran kekecil 5.70 meter, menjadikan ia mudah untuk dikendalikan apabila kita memasuki kawasan parking yang sempit. Bagi mereka yang tak mahir, usah risau kerana apa? Untuk varian tertinggi MX-30, ia juga didatangkan dengan sistem kamera keliling ataupun 360 darjah, di mana paparan yang diberikan adalah cukup terang dan boleh memudahkan anda untuk menyelesaikan urusan parking yang memang dah diajar tapi korang masih lagi tak tera-tera. Untuk Mazda MX-30, dia juga didatangkan dengan pack bateri berkapasiti 35.5 kWh. Boleh dikatakan agak kecil lah jika dibandingkan dengan kereta-kereta yang lain. Tapi menurut Mazda, untuk pengecasan arus ulang-alik ataupun AC, ia hanya mengambil masa sekitar 5 jam sahaja dengan menggunakan pengecas 6.6 kW atau sehingga 12 jam dengan menggunakan pengecasan yang lebih rendah. Sementara pengecasan arus terus ataupun DC, ia juga turut menyokong sehingga 40 kW, di mana pengecasan sehingga 80% hanya mengambil masa sekitar 36 minit sahaja. Itu sudah lebih daripada mencukupi untuk anda yang mahukan kuasa ekstra pada tempoh masa yang agak terhad. Satu perkara yang saya sangat suka pada sebuah kereta Mazda adalah penampilan ruang kabin yang cukup minimalis dan dalam masa yang sama menawarkan kualiti yang premium. Selain daripada balutan kulit pada bahagian tertentu, upholstery untuk tempat duduk datang dengan gandingan bahan leatherette dan juga fabric di bahagian tengah, dan saya tak merasakan gandingan ini satu gandingan yang cukup rendah ataupun tak berkualiti kerana apa? Ia masih lagi memegang erat pemandu, terutama ketika memandu pada mod yang sedikit agresif. Satu perkara yang saya sangat suka pada sebuah Mazda ataupun Mazda MX-30 ini adalah penggunaan bahan yang lestari dan masih lagi mengekalkan ciri-ciri premium yang ada pada sebuah Mazda. Penggunaan bahan tersebut anda boleh lihat pada bahagian panel pintu, di mana bahan fabrik ini dikatakan menggunakan bahan botol plastik yang telah dikita semula dan juga bahan gabus yang ada digunakan pada bahagian tengah ni. Satu perkara yang agak unik ada pada sebuah Mazda MX-30, dan anda boleh lihat sendiri keadaan konsol tengah yang bertingkat. So dekat bahagian tengah ni, dia ada satu lagi skrin tambahan, di mana skrin ini boleh digunakan untuk mengawal suhu dan juga kekuatan ataupun kelajuan kipas. Kat bahagian tengah ni macam biasalah, dia punya tombol volume dan juga butang kawalan untuk skrin di bahagian tengah sana tu. Memang skrin dia kecil, itu memang typical Mazda. Saya tak tahu kenapa mereka suka sangat bagi skrin yang kecil ni, tapi bagi saya tak menjadi masalah sebab ia tak langsung menghalang pemanduan. Medan penglihatan bahagian depan ni memang tak terjejas langsung. Ini skrin, tak silap saya, 8.8 inci. Kat bawah ni skrin 7 inci dan ada lagi skrin tambahan di bahagian depan, skrin 7 inci digital cluster, di mana sini anda boleh lihatlah segala macam info dan juga kapasiti bateri dan juga jarak yang masih lagi ada untuk sebuah kereta elektrik ini bergerak. Mazda MX-30 ini juga datang dengan sistem audio premium, 12 pembesar suara daripada Bose, dan dia juga turut menyokong sambungan kepada Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dan macam yang saya cakap tadi, berdasarkan pemanduan ringkas yang dibuat dalam masa tempoh 24 jam ni, saya dapat merasakan yang MX-30 ni perbezaan yang diberikan adalah tidak banyak jika dibandingkan dengan kereta-kereta petrol Mazda yang lain. Kerana apa? Ia masih lagi menawarkan dinamik pemanduan yang hampir sama. Respons steering juga sangat memadai, sangat mencukupi. Saya tak rasakan steering ini
terlalu ringan ataupun terlalu berat. Memang apa yang saya jangkakan daripada sebuah kereta Mazda, itulah yang ada pada MX-30. Dia punya rekaan tempat duduknya juga boleh menyokong poster duduk pemandu yang sangat elok. Saya tak rasakan kepenatan dan sebagainya walaupun terpaksa menempuh traffic jam. Ini merupakan salah satu ciri unik yang ada pada kereta Mazda yang saya rasa sukar untuk saya dapatkan pada kereta-kereta yang lain. Macam mana kita nak buka pintu kat belakang ni? Okey, anda kena cari satu tempat pemegang kat sini ni. Dekat sini anda boleh tarik dan anda boleh masuk ke ruang belakang. Dan kalau anda perasan memang tak ada langsung tiang B yang menghalang. Jadi anda boleh masuk keluar dengan bebas dan menjadikan bukaan pintu yang lebih luas. Okey, kalau anda tengok sendiri pun bukaan pintu depan ni, okey, tengok, bukaan pintu depan ni boleh dikatakan hampir 90 darjah. Jadi ia memudahkan pemandu untuk keluar dan masuk, dan untuk penumpang belakang pun anda boleh adjust kedudukan kerusi depan ni. Ada satu button kat bahagian sini. Jadi untuk keluar dan masuk juga adalah lebih memudahkan. Unit engine rotary itu akan digunakan sebagai unit penambah jarak, di mana daripada jarak 199 km itu tadi, Mazda cakap MX-30 range extender itu boleh cecah sehingga 435 km. Menjadikan kereta elektrik MX-30 ini sebuah EV yang lebih sesuai digunakan untuk pelbagai kegunaan, dan anda sebenarnya tidak perlu risau untuk mencari stesen pengecasan yang berhampiran. Kerana apa? 435 itu boleh senang-senang cerita boleh cover jarak yang lebih jauh tanpa anda perlu risau ataupun rasai perasaan range anxiety ataupun kebimbangan jarak yang selama ini melanda kebanyakan pemilik kereta elektrik. Dan saya juga semalam memang dah drive, kita tengok dekat meter tu pun jarak dia 156 km tu kita dah boleh rasa berdebar. Agak-agak kereta ni boleh tak sampai ke rumah tanpa saya mencari stesen pengecasan yang berhampiran. Dan berdasarkan pemanduan, memang saya boleh cakap MX-30 ini memang cukup sesuai untuk digunakan dalam pemanduan bandar. Akan tetapi dengan adanya penambahan unit engine rotary itu sendiri, kita boleh tengoklah macam mana perginya MX-30 dengan versi range extender itu tadi, dan kita boleh tengoklah betapa cintanya Mazda terhadap engine rotary ini. Walaupun enjin itu seperti mana kita tahu memang walaupun dia menghasilkan kuasa yang tinggi, tapi sebenarnya melahap bahan api. Kita tak tahu macam mana Mazda mengkonfigurasikan enjin tersebut pada MX-30 yang baru nanti kita akan tengoklah. Dan kita harap satu hari nanti Mazda mungkin boleh datang ataupun tampil dengan inovasi yang lebih moden untuk enjin rotary ini, di mana kita boleh tengoklah sama ada enjin tersebut digunakan pada kereta-kereta sport yang lebih moden yang mampu menggantikan peranan yang ditinggalkan oleh Mazda RX-7 dan RX-8 yang terdahulu. Jadi itulah dia sedikit berkenaan MX-30, kereta elektrik pertama daripada Mazda yang kini sudah pun dilancarkan di pasaran Malaysia dengan harga jualan bermula dari RM199,000. Adakah ini satu pembelian yang berbaloi untuk anda? Bagi saya, untuk mereka yang mencari sebuah kereta elektrik yang ringkas hanya digunakan untuk pergi balik kerja, kereta elektrik MX-30 ini lebih daripada mencukupi. Sekian dahulu daripada saya, Hanif Soeb, Karita.my. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.